Video kali ini saya akan ceritakan kisah seram tentang satu kertas azimat. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya akan bawa anda kepada satu cerita tentang satu kertas azimat, ya, berbentuk azimat ataupun orang panggil dia sebagai wafa. Wafa. Kertas tu berbentuk kertas biasa A4, tetapi dia berwarna kuning dan ada tulisan macam ayat Quran, ada macam tulisan Arab, tapi ramai tidak tahu bahawa kertas itu sebenarnya adalah kertas yang boleh membawa mudarat. Kisah ini saya alaminya sendiri. Saya dan keluarga saya lah alaminya sendiri. Jadi jom kita dengar kisah ini. Pada tahun 90-an, selalu orang datang ke rumah minta sedekah ataupun menjual barang lah. Kadang-kadang orang minta sedekah tu dia bukan saja minta sedekah tapi dia ada jual buku. Okey, kadang-kadang kalau orang tahun 90-an dia akan tahu tu. Ada satu biasanya ada orang dia minta sumbangan, kemudian dia akan jual satu buku. Dipanggil buku Syurga Neraka. Komik, ya. Komik tu tentang ceritakan mengenai neraka, syurga, okey. Dan ada juga yang minta sedekah dan mereka akan bagi kau satu kertas. Dia kata kertas tu akan melindungi rumah kau daripada pencuri ataupun gangguan sihir. Pada zaman dahulu, ya, ramai masih kata orang masih jahil lah, ya, masih tidak tahu apa-apa apa benda tu. Okey. Jadi satu hari ada orang, seorang perempuan, dia minta sumbangan lah. Dia bukan minta sedekah, dia minta sumbangan. Okey, jadi saya pun panggil mak saya lah. Masa tu saya masih tingkatan 2, tingkatan 3 begitu. Tingkatan 3. Saya ingat saya tingkatan 3 masa tu. Okey, datang seorang makcik lah. Makcik tu datang memohon sumbangan. Jadi saya pun panggil mak saya lah. Mak, ada orang mohon sumbangan, mak. Mak saya cakap, kau bagilah beberapa duit. Ambil saja duit dalam mangkuk tu, kau bagi dia RM1 ke RM2. Jadi saya pun ambillah RM1. Okey, RM1. Masa tu RM1 sangat bernilai lah. Jadi saya bagilah dengan makcik tu. Jadi makcik tu bagi saya satu keping kertas berwarna kuning. Dan kertas tu ada tulisan Arab lah. Saya pun tidak tahu, okey, apa tulisannya. Okey, dan ada beberapa ayat-ayat Quran lagi lah. Okey. Dan dia kata simpan kertas ni, dia cakap kertas ni akan melindungi rumah kamu daripada pencuri ataupun ada orang cuba menyihir kamu. Simpan saja kertas ni. Jadi saya ambil kertas tu, saya bagi mak saya. Mak saya cakap kau simpan dalam almari lah. Dia cakap begitulah. Jadi saya pun simpan dalam almari. Jadi semenjak kertas tersebut disimpan dalam rumah, kami sekeluarga dapat rasakan seperti ada orang dalam rumah, ya. Ada kelibat bayang, kelibat orang berjalan di luar rumah, kelibat ada orang di dalam tandas, padahal tidak ada. Kadang-kadang, siapa dalam tandas? Ada orang kah? Macam ada orang tadi masuk. Sekali tengok dalam tandas, tiada. Kadang-kadang duduk, macam ada orang bersembang di bawah rumah. Kadang-kadang ada orang bersembang di luar rumah. Kadang-kadang nampak kelibat orang lalu, tapi tidak ada. Jadi kami sekeluarga pelik lah. Macam mana benda tu boleh berlaku? Ramai tidak tahu lagi lah kertas tu lah, tentang kertas tu kan. Jadi satu hari, ketika zaman remaja saya dahulu, kalau cuti pertengahan, cuti penggal, adalah beberapa rakan-rakan saya ingin tinggal di rumah saya. Ada lebih kurang 3 orang saya ingat, kawan saya, yang dia kata, cuti ni kau tidak ke mana-mana, Lip. Kami mau tinggal di rumah kau. Memanglah zaman dahulu, remaja zaman dahulu lebih banyak meluangkan masa untuk bercuti di rumah kawan dia. Dan ibu bapa saya pun tidak ada masalah lah untuk rakan-rakan saya tidur di rumah, tumpang tidur. Dan biasalah kalau tumpang tidur di rumah, alasan study group. Okey. Jadi kawan-kawan saya pun tinggallah di rumah saya. Jadi kebetulan masa kawan saya tinggal tu, ada pakcik saya juga tinggal di rumah lah. Okey. Tapi pakcik saya ni kadang-kadang dia selalu keluar.
Okey, keluar dengan kawan-kawan dia lepak, malam baru pulang. Okey, zaman dahulu telefon hanya telefon rumah sajalah. Tak ada WhatsApp, tiada Telegram, okey. Jadi dia hanya maklumkan dengan kami, dia cakap dia akan pulang pada waktu malam. Malam tu kami tidak tahu jam berapa, jam 10 kah, jam 11 kah, jam 12. Tapi dia cakap nanti dia ketuk pintu, dia akan kamu buka lah, dia cakap. Jadi oleh kerana kawan-kawan saya datang ke rumah, biasalah kalau kawan-kawan saya datang ni, kami belajar jugalah. Lepas belajar, kami pergi main, kami mandi sungai, kami main bola, okay, dengan jiran rumah. Jadi malam kami makan seperti biasa ramai bersama keluarga. Dan bila malam kami akan tidur di ruang tamu lah, ramai-ramai. Ramai. Kami bentang tikar dan kami tidur ramai-ramai, ambil bantal. Begitulah zaman kami bujang dahulu. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, pakcik saya ni dia keluar dengan rakan-rakan dia lah. Dan dia bagi tahu mak saya, dia cakap dia akan pulang tapi pada waktu malam. Nanti dia ketuk saja pintu kalau lewat malam, nanti buka saja. Jadi oleh kerana hari lewat malam pakcik saya pun belum pulang, jadi kami pun mengantuk lah. Tunggu kan. Pakcik saya ni lambat pulang. Jadi kami pun ambil keputusan untuk tidur lah. Ya. Jadi saya bagi tahu dengan kawan-kawan saya, saya cakap, kalau ada orang ketuk pintu, siapa-siapa yang terbangun, tolong buka lah. Saya cakap begitu. Kawan-kawan saya pun, okey. Jadi kami pun tertidur. Saya pun tertidur. Hinggalah ke esok paginya. Esok paginya saya pun, kenapa pakcik saya tidak pulang? Ya. Dah pagi ni, dah subuh kan. Ya, tidak pulang-pulang lagi. Mana ada orang ni? Mana pakcik saya ni? Tidak hirau lah. Kemudian saya tanya kawan saya cakap, ada pakcik saya pulang ke semalam? Kawan saya cakap, ada. Dia cakap, ada orang ketuk pintu. Jadi apa kau buat? Aku buka lah pintu, dia cakap. Aku buka pintu, ada orang masuk? Ada. Dia cakap, pakcik saya lah tu. Itulah. Jadi selepas kami sarapan, sembahyang subuh sarapan, mak saya cakap, dia cakap, ada pakcik kau pulang kah? Dia cakap, ada. Kami pun cakap lah ada. Kawan saya pun cakap, ada makcik, dia cakap ada orang ketuk pintu, saya buka. Dia naik atas terus. Okey. Tidak lama kemudian, lebih kurang jam 8, jam 9 pagi, pakcik saya baru pulang pagi tu. Assalamualaikum. Kami terkejut. Pakcik. Kenapa pakcik saya pun heran. Kenapa? Bukan pakcik sudah pulang semalam kah? Kami cakap kan. Dia cakap, mana ada. Semalam saya tidur di rumah kawan. Pakcik saya cakap, hari ni baru pakcik balik pagi ni. Yang cakap. Jadi saya tanya kawan saya semula, betulkah ada orang ketuk pintu? Dia cakap, ada, betul. Dia cakap. Jadi masa tu semua berpandangan. Kami tanya, Man, jadi Man, siapa kau buka pintu semalam tu? Mana aku tahu, dia cakap. Kau juga cakap, dia cakap, kalau ada orang ketuk pintu kau buka. Aku buka lah. Dia bercakap tak? Kawan saya cakap, dia tidak bercakap. Dia hanya diam diri, dia masuk dan naik atas. Dan bila kami naik ke bilik, memang betul, tidak ada orang dalam bilik. Jadi pakcik saya pun heran, saya baru pulang. Jadi, siapakah yang datang pada ketika itu? Dan dengan siapakah kawan saya berurusan pada malam itu? Wah, masing-masing kami masa tu, bulu roma kembang guys. Kami pun yang, ya Allah Man, siapa kau buka tu Man? Semua mak saya pun takut. Saya pun takut. Ayah saya pun, dia cakap, memang ada lah orang datang rumah tu. Dia cakap juga, saya pun cakap jugalah yang sering nampak kelibat, sering nampak macam ada orang. Jadi masing-masing kami ketakutan pada waktu itu. Dan malam tersebut, pada waktu malam, kami baru tingkatan 3 masa tu. Jadi malam tu kami tidur berkumpul. Masing-masing ketakutan. Satu selimut, takut tidur. Macam-macam lah cerita yang kami bayangkan. Jadi ayah saya tanya lah, dia cakap, adakah macam benda-benda yang kamu simpan dalam rumah ni? Ayah saya cakap. Kemudian saya cakap dengan ayah saya, tempoh hari ada seorang makcik. Saya cakap dia ada jual, dia minta sumbangan, saya bagi duit dan dia bagi satu kertas. Kertas, ayah saya cakap, kertas apa tu? Bagi ayah tengok. Jadi saya pun ambil kertas yang di almari tu, tunjukkan dengan ayah saya. Ayah saya tengok, dia cakap,
Ini punca, ada kelibat, ada penunggu dalam rumah ni adalah kertas ini. Kertas ni dipanggil sebagai wafa ataupun azimat. Ya, kertas ni dia cakap, ayah saya cakap, dia ada berpenghuni. Jadi memang ia melindungi rumah kita. Tapi yang melindungi tersebut ada jin. Jin kertas tersebut melindungi rumah tersebut. Jadi sebab itulah kami sentiasa nampak kelibat-kelibat di dalam rumah tersebut. Dan kelibat tersebut menunjukkan diri dengan kawan saya. Jadi kami pun yang takutnya. Jadi ayah saya ambil kertas tersebut dan bakar kertas tersebut. Dan selepas saja kertas tersebut dibakar, sudah tidak ada gangguan lagi. Tidak nampak kelibat, tidak dengar suara orang, tidak dengar kelibat orang berbual, dan tidak ada sudah kelibat. Dan di situ kami ambil pengajaran bahawa jangan simpan benda-benda yang berbentuk azimat, berbentuk ayat Quran yang tidak diketahui asal-usulnya. So guys, hati-hati. Kalau ada benda berbentuk azimat seperti kain kuning, kertas, macam ayat Quran, walaupun nampak macam ayat Quran, tapi kena hati-hati guys. Kemungkinan itu dipanggil sebagai wafa ataupun azimat. Dan kemungkinan azimat tersebut dia ada penghuni, iaitu jin. Dan jin tersebut sentiasa berkeliaran di rumah anda. Jadi guys, setakat itu saja cerita saya kali ini. Mudah-mudahan cerita ini dapat memberi pengajaran kepada anda. So, jangan letak azimat atau tangkal di dalam rumah. Ya, kalau ada orang minta sumbangan, kalau dia ada bagi, bakar, buang. Jangan simpan. Ya, sebab nanti ada penghuni dalam rumah kamu. Kalau penghuni itu tidak mau lari dalam rumah kamu, itu yang jadi masalah. Jadi guys, apa-apa masalah, kita hanya berserah kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Insya Allah, Allah akan makbulkan. Setakat itu saja cerita saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.